With or without us, Islam akan menang. Ini penting ni tuan. Palestin kita akan menang. Dengan ataupun tanpa kita, kita akan menang. Ya, kita akan menang. Kita akan menang. Sama ada kita angkat berjuang ataupun kita angkat tangan tak mau berjuang, Allah pasti akan menangkan, wallahi. Cuma masanya akan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Tuan-puan, ibu ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ni yang mana? Yang ni yang mana? Sama je lah. Oh, lain Oh, yang ni lah. Okay. Ni ke pos sebelah. Ni terus ingat pos sebelah. Cetak lebih sikit lah. Baik. Tapi style kot datang ni tu. Pok je sidang media. Okey, terima kasih Blood Brother saya. Orang kena sebut Blood Brother tu ni. Zaman movie tu kan. Blood Brother kan tajuk dia kan. Blood Brother tu teringat Gamak Walid tu. Gamak saya tak tengok Gamak tu, tapi duduk lalu dia punya apa, reel pendek-pendek tu kan. Dan saya ada pendapat yang berbeza tentang Gamak tu. Tapi tak mahu, sudahlah. Minggu lepas saya kena kecam teruk. Tak mau komen lah. Cuma mungkin berbalik dengan hadis malam ni jugalah, insya-Allah tuan-tuan. Ibu ayah, malam ni kita masuk kepada hadis nombor 20. Saat saja masa berlalu dah hadis ke-20 dah. No, pejalan celik dah hadis nombor 20. Bermaksud apa ya tuan-tuan? Kita telah berada pada separuh kitab ini, no? Hadis nombor 20 ni hadis tentang malu. Dan sebenarnya kitab hadis 40 ni 43 hadis ya? Tapi tak apalah, dia lebih terkenal dengan Matan Arba'in, hadis 40. Tak apalah, tapi dia 43 hadis dia dah. Tapi malam ni kita masuk pada hadis nombor 20. InsyaAllah, kalaulah sempat, mungkin kita cover 2 hadis. Pasal dia tak panjang mana. Kalau tak sempat, macam biasalah, 1 bulan 1 hadis. Saya duk try nak bagi percepat sikit, agar mungkin sebulan 2 hadis kan. Tapi saya fikir-fikir takut kita nak ligan habis silibus tu, kita punya penyampaian tak sampai pun rugi juga kan. Dan kalau kata kita drag lama sangat pun takut lama-lama orang dah kurang minat. Tapi saya tengok alhamdulillah tak surut lagi. Kira alhamdulillah lah no. Ni dah separuh kepada kitab masih lagi duk tera ni. Saya seronok lah terima kasih banyak-banyak. Masa mau terus lah saya mau terus. Saya minta izin tuan-tuan, ibu ayah, saya buka live ni bukan sebab apa, sebab saya dapat peringatan. Penerbit buku saya beritahu, Ustaz lama dah tak buat live, lama dah tak buat video, takut nanti dia punya metrik tu jatuh. Sebab buku kedua saya, Al-Furqan 2 akan keluar lagi 2 minggu insya-Allah. Alhamdulillah lah. Makasihlah sokongan untuk buku pertama tu. Jadi lagi 2 minggu akan keluar Al-Furqan 2. Akan terbit sambungan Al-Furqan 1. Bermaksud sirah umat Islam daripada Uthmaniyah jatuh. Sebelumnya sikit lah, kurun ke-18 tu, start pada Uthmaniyah mula goyang sampailah 2024 punya kisah hujung, iaitu pembunuhan Syahid Yahya Sinwar. Tapi untuk kurun ke-21 ni tak adalah banyak sangat. Yang paling banyak kurun ke-18, 19, 20. Segala konflik dalam tu semua saya ceritalah. Baru-baru ni kan SPM keluar. Baru-baru ni baru kemarin kan adalah 2-3 orang post pasal kejayaan SMKA, kejayaan SBPI. Kebetulan dalam buku Al-Furqan 2 saya tulis cerita pasal how SMKA itu telah mengubah landscape Malaysia. Dulunya orang pandai ni, bukan saya nak menghina orang pandai dulu lah. Dulu orang pandai ni dia pandai sungguh mengaji di luar negara kan. Dulu banyak pergi luar negeri, pandai-pandai pergi London, pergi England kan. Pergi balik main dia kurang acuan agama. Dia jadi orang bangsawan, orang elit, jadi pemimpin, jadi businessman, jadi orang yang hebat-hebat. Tapi budaya tu, budaya kehidupan barat dia bawa balik main. Kita melihat dulu orang kaya dengan agama ni macam jauh. Bukan saya merendahkan orang kaya, tidak nah. Saya nak cerita realiti dulu. Ibu ayah tahu, ibu ayah duduk zaman tu. Orang miskin kuat agama, orang kaya tak kuat agama. Dululah. Sampailah satu formula dibuat di Malaysia tahun 70-an. Dalam buku saya Al-Furqan 2 tu cerita detail lah, siapa tokoh dia dan sebagainya tu. Dibentuklah SMKA. Dulu kalau ustaz-ustaz ni mengaji pondok, mengaji sekolah agama rakyat ni, pergi Mesir, balik main jual kapet, jual kitab, jual minyak wangi lah. Orang motok pun nak pandang. Jadi maka bila jadi SMKA tu, budak-budak pandai ni ambil budak pandai mengaji agama, mengaji juga sains dalam tu. Maka kita menghasilkan produk
Hari ni kita dapat lihat banyak doktor-doktor yang hafiz Quran, businessman hebat, menteri-menteri pun pandai bagi dalil dah lah ni kan. Mula kita melihat orang kaya yang kuat agama. Ini produk daripada kesan pelaksanaan SMKA tu juga. Dan kemudian ustaz-ustaz yang kita balik luar negeri yang tak ada kerja ni, saya ingat zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi Allahyarham, dia buka peluang pekerjaan, dia tukar SAR jadi SABK, dia buka aliran jiqah dekat sekolah rendah. Ratus-ratus ribu ustaz-ustaz ni dapat peluang pekerjaan. Jadi sekarang ni almarhum sedang menuai hasil dia lah, sedang menuai hasil dia. Walaupun kehidupan dia semasa era beliau hidup kurang didendangkan, tapi bila dia pergi baru orang nampak segala apa yang telah dia gagaskan. Saya ingat dia antara yang paling awal menyebutkan tentang food security. Pada zaman era jadi Perdana Menteri dulu, bajet terbesar saja dah cerita sikit, Allahyarham tak ada ni, kita kena cerita hal elok lah kan. Bajet terbesar kementerian dia, tuan tahu kabinet dia, kementerian paling bajet yang paling besar dia bagi kat kementerian mana? Kementerian Pertanian. Zaman tu 24. Saya ingat zaman tu orang tak raise up lagi isu food security ni, tapi dia dah bunyi dah dan dia telah nampak benda tu. Cuma ialah kerajaan ni biasalah jentera dia, kadang-kadang orang melihat pertanian ni tak terang mana, jadi benda tu tak nampak berjalan. Sampai sekarang ni PMX dia buat balik dengan orang kampung tuan-tuan lah, Abang Mat Sabu kan. Tak apalah, itu pulang kat dia boleh buat mana pun, tapi nak kata food security sekarang ni dah jadi crucial. Tapi sebenarnya Allahyarham Pak Lah ni dah sebut 24 lagi, 20 tahun yang lalu dia dah mula concern tentang tu. Dia telah mula risau tentang bagaimana banyak tanah-tanah bendang ditambak dijadikan tanah-tanah lot dan lot-lot kedai dan perumahan dan sebagainya. Pada akhirnya kita nak makan apa? Habis dah benda-benda hijau ni, semua pakat naik besi dan simen. Dulu saya pergi kerja, bukan dulu sangat, saya baru kerja 8 tahun ni. Dia berulang kat arah Kuda ni, dulu seronok kan, sejuk gelap kan, Bukit Tok Alang lah cerah tu, belah kiri tu pun cerah, nak buat apa tak tahu dah tu. Lepas tu nak pergi ke Bukit Lengkok kat Mengkuang Titi tu, belah kiri tu, sebelum nak pergi ke Simpang Berapit tu kan, dia pun nak buat apa saya tahu, habis dah bukit tu, macam nak buat bandar baru tu. Uish, dahsyat lah. Risau juga kita. Akhirnya kita akan menjadi pembeli makanan, bukan pembuat makanan. Kita akan sampai pada satu zaman esok, satu paket beras kecil lagi mahal daripada, lagi berharga daripada mahal. Silap-silap kita boleh sampai ke tahap tu nanti. Kita terlalu bergairah memburu semua tu sampai kita terlupa untuk menjaga hak asasi kita sendiri. Tak apa, mula teruslah. Mula lagi. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari. Hadis ni daripada Abi Mas'ud. Tuan-tuan perasan tak? Ibu perasan tak? Abi Mas'ud, dia bukan Abdullah bin Mas'ud tau. Takut orang salah faham. Dia Abu Mas'ud ni orang lain, bukan Ibnu Mas'ud, bukan Abdullah bin Mas'ud. Abu Mas'ud ni siapa? Dia Uqbah tu, nama tepi tu nama dia, Uqbah bin Amr Al-Ansari, orang Ansar. Baik. Al-Badri, maknanya dia ni para antara salah seorang pejuang Badar. Para pejuang Badar dalam kalangan orang Ansar memang dahsyat. Memang dahsyat. Dalam sirah perang Badar ni, kalau kita baca sirah dia dengan betul-betul full story, oi tuan-tuan teriak. Pasal tu Allah angkat sungguh-sungguh kedudukan Ahlu Badar ni. Dosa-dosa mereka diampunkan dulu dan akan datang. Dan kerana hebat Ahlu Badar ni, masa Nabi tengah berkumpul dengan para sahabat, duk fikir sama ada nak perang ataupun tak mau perang Badar. Bila Nabi minta pendapat, alhamdulillah, maka para sahabat orang Muhajirin kata, kami rela bila dan bagaimanapun, hayulah kami ikut manapun, atas darat dalam laut pun kami turut Nabi kan. Maka Nabi senyap. Kami tunggu lagi, ada siapa lagi tak nak ucap, ada siapa lagi tak nak ucap. Barulah wakil Ansar kata, boleh jadi Rasulullah nak dengar kami punya pandangan kot. Sebab apa? Sebab orang Muhajirin ni memang tentu dia bengkak, memang dia geram kat orang-orang Mekah. Pasal orang Mekah yang balas harta mereka, yang ambil harta mereka. Pasal tu barang Badar ni nak pergi ambil beli harta mereka. Tapi orang Ansar, they got nothing to do with orang Mekah ni. Kalau nak ikut secara dunia ni, dia tak ada kaitan lah, biar lah. Tapi kerana agama dia kata, ya Rasulullah, barangkali Rasulullah nak dengar pendapat kami. Rasulullah senyum. Maka terus dia pahayun, dia berkata, ya Rasulullah, kami ni Rasulullah jangan suruh apa pun kami buat lah. Ada dua orang bangkit bagi ucapan tu yang memang menggegarkan lah. Sebab tu Nabi puji sungguh orang Ansar ni. Nabi kata, ayatul mu'min hubbul ansar wa ayatul munafiq bughdul ansar. Tanda-tanda orang beriman itu adalah hati dia ada kecintaan kepada orang Ansar, dan tanda-tanda orang munafik ialah hati dia ada benci kepada orang Ansar. Nabi sayang orang Ansar tuan-tuan. Nantilah sempat saya cerita, nanti tak tahu bila.
akan sampai waktu yang sesuai. Saya akan sertakan tentang sejarah perang Hunain, bagaimana momen romantik antara Nabi dengan orang Ansar. Nabi buat satu perhimpunan Nabi dan orang Ansar saja pasca peristiwa Hunain. Oh, menarik tuan-tuan. Teriak satu dewan ni, kalau dewan satu tempat ni teriak. Nanti cerita terus lah, pergi tergantung pun no? Perang Hunain ni berlaku selepas Fathu Mekah. Fathu Mekah berlaku, lepas tu orang Islam Mekah ni ramai orang Islam baru. Orang Islam baru yang masuk Islam kerana Fathu Mekah ni. Bukanlah semua masuk betul-betul kerana nak masuk. Ada kadang-kadang ni masuk kerana takut dan sebagainya. Baru di peringkat awal, tak apalah. Lepas tu berlaku perang Hunain. Bila berlaku perang Hunain ni, bila musuh mai, orang Mekah yang ada hak baru ni, Islam baru ni, berunduk. Bila berunduk pakai kucak-kacir tentera Islam, maka Nabi kata panggilkan kepada aku Ansar. Maka Ansar mai, tuan-tuan, dalam hadis sebut macam singa kelaparan, benteng Nabi. Lawan sampai menang. Menang. Bila menang dapat harta rampasan perang. Bila dapat harta rampasan perang, Nabi bahagi-bahagi. Nabi bahagi dekat orang Mekah lebih. Maka golongan Ansar sedikit terasa hati. Tadi masa susah Nabi cari kami. Pasal apa lah masa bagi harta Nabi bagi kat orang kampung dia. Nabi kan orang Mekah, Nabi orang asal Mekah. Dan masa tu Fathu Mekah, maknanya Mekah dah merdeka dah. Nabi orang asal Mekah. Jadi dia pun rasa macam Nabi bagi orang dia lah, kita ni siapa. Maka Nabi dengar cerita tu sampai kat Nabi. Maka Nabi panggil, Nabi suruh sahabat atok satu perhimpunan, satu pertemuan Nabi dengan Ansar saja. Saya pendekkan cerita. Nabi kata Allah ni macam dia lah orang Ansar. Hampa pilih, hampa nak balik ke Madinah dengan lembu dan kambing, sebab antara pasal perang tu ada lembu, kambing apa semua tu, ataupun hampa nak balik ke Madinah dengan Rasulullah. Mereka dengar tu tuan-tuan, mereka teriak Rasulullah bagi semua tu kat orang Mekah. Lembu ke, kambing ke, mah ke, baju ke apa, bagi semua kat mereka. Asalkan Rasulullah balik dengan kami, itu sudah memadai. Sebab apa tuan-tuan? Masa tu dah ada bunyi-bunyi dah. Selepas Fathu Mekah, kan Nabi duduk Mekah 13 tahun, masa kerasulan lah. Selepas kerasulan, pergi Madinah 10 tahun. Nabi orang Mekah. Jadi selepas 10 tahun tu berlaku Fathu Mekah, maka Nabi tak ada halangan untuk balik Mekah, pasal Mekah dah merdeka. Jadi masa tu duduk dengar bunyi-bunyi dah, orang kata ya mungkin Rasulullah nak balik Mekah, baliklah aku. Orang sana macam kita lah tuan-tuan, pencin-pencin kerja kerana balik duduk kampung lah, apa lagi. Dia pun beranggapan duduk sedih lah, Nabi tak ada esok balik Mekah, duduk risau. Tahu-tahu Nabi pergi kata lagu tu, hampa nak balik Madinah dengan kambing lembu kan nak balik dengan aku? Dia kata ya Rasulullah, biar pergilah mereka ambil semua, asalkan Rasulullah seorang balik dengan kami, itu lebih daripada cukup. Maka Nabi SAW menunaikan janji baginda. Nabi wafat di Madinah, Nabi ikut balik Madinah sampai Nabi menghembuskan nafas terakhir di Madinah. Sampai hari ini pun jasad baginda Nabi SAW yang mulia itu berada di tanah Madinah. Jadi Nabi SAW yang mengotorkan janji. Tuan-tuan, itu Al-Ansari Al-Badri. Jadi orang Badri, orang Ahlu Badar ni hebat lah. Kalau hierarki para sahabat ni, hierarki apa bahasa Melayu dah tuan-tuan? Hierarki lah no? Hierarki lah ibu ya tahu hierarki. Tahu lah, awak tak tahu kat sini international ni. Ranking para sahabat ni, nombor 1 Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. 1 Sayyidina Abu Bakar, kedua Sayyidina Umar. Ni ulama susun lah. Kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali. Ini pandangan ulama secara general. Tapi pandangan ulama di Kufah mengatakan 1 Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Ali, keempat Uthman. Tak apalah, itu khilaf saja. Tapi overall dia panggil Khulafa' Ar-Rasyidin. Abu Bakar dan Umar memang the best tu lah. Sebab apa? Sebab Nabi sebut hadhani sayyidan kuhuli min ahlil jannah minal awwalin wal akhirin ila nabil mursalin. Al-hadis. Maka dua orang ni paling mulia. Kemudian Abu Bakar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Kemudian ulama susun. Siapa lepas pada tu? Selepas Khulafa' Ar-Rasyidin siapa? Mengatakan Al-Asyarah, 10 orang Al-Asyarah Mubasyaru bil Jannah tu, 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga tu. Siapa lagi? Talha, Zubair, Sa'id bin Zaid, ni antara sahabat-sahabat yang 10 dijanjikan syurga. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Selepas daripada tu siapa? Dikatakan Al-Badriyun, para pejuang Badar. Lepas tu ada dikatakan As-Sabiqun awwalun, orang yang awal masuk Islam. Tapi termasuklah semua tu kategori tu sama juga tu. Tapi nama kata para Badriyun, para Ahlul Badar memang sangat dahsyat lah. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat Nabi, pernah buat satu silap. Dia hantar surat kepada Abu Sufyan. Masa tu Abu Sufyan belum Islam. Ni peristiwa Fathu Mekah ni lah. Macam bocok dokumen rahsia kerajaan lah. Dapat tangkap Sayyidina Umar nak pancung kepala dia, Nabi tak bagi. Nabi tanya dia, Hatib, kenapa buat kerja ni? Maka Hatib cerita lah. Kalau ikut tu dah kenak dah tu.
Tapi hati ceritalah masalah dia. Dia bukan saja buat. Dia kata, ya Rasulullah, aku bukan buat kerja ni. Pasal dia bocorkan strategi Nabi. Dia bocorkan strategi Nabi dekat Abu Sufyan. Ya. Jadi dia beritahu kat Abu Sufyan, Nabi akan sampai masuk nanti ni, satu kali Nabi nak masuk ke mana, cara lagu mana. Jadi bila berita tu sampai kat Rasulullah, Rasulullah Sayyidina Ali pergi cari, pergi tangkap dapat seorang perempuan yang bawa surat tu. Cerita tu panjang. Ya. Tapi bila dapat tangkap, tanya-tanya siapa yang bagi surat ni kan, cek Hatib bin Abi Balta'ah. Sahabat Nabi. Bila tangkap ni kira kenak dah tu. Lepas tu Sayyidina Umar nak pancung dah. Bukan Nabi kata, jangan Umar, pasal apa sabar, saya tanya dulu. Maka dia kata, ya Rasulullah, saya buat kerja ni bukan kerana saya nak kalahkan Islam. Saya tahu Islam tentu akan menang. With or without us, Islam akan menang. Ini penting ni tuan. Palestin kita akan menang. Dengan ataupun tanpa kita akan menang. Ya, kita akan menang. Kita akan menang. Sama ada kita angkat berjuang ataupun kita angkat tangan tak mau berjuang, Allah pasti akan menangkan, wallahi. Cuma masanya akan sampai. Maka hati kata, ya Rasulullah, aku bukan buat ni untuk nak bagi Islam kalah. Aku tahu Islam akan menang, ada ataupun tanpa aku. Tetapi aku buat ni, ya Rasulullah, kerana keluarga aku di sana diancam. Dia ceritalah. Maka Nabi pun tak apalah. Maka Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, dia kenat. Takkan kita tak mau hukum dia. Maka Nabi kata, ya Umar, bukankah dia ni ahlu Badar? Nampak tu jadi dalil lah. Nabi kata, wahai Umar, bukankah dia ni pejuang Badar? Senang-senang nak hukum dia. Itu menjadi dalil para ahli Badar ni kedudukannya sangat tinggi. Dan itu juga jadi dalil, jadi pedoman kepada kita. Kadang-kadang bila orang tu buat silap, kita tanyalah dulu masalah dia apa. Tanya dulu. Dan kita tengok orang naik kereta, bercodong kan, kita pun maki lah, naik kereta tak kerti apa lah, langgar habis undang-undang. Rupanya pakcik tu dalam kereta duk tarik sikit jantung, kita tak tahu. Tidak tuan-tuan. Apa-apa kita tengok dulu. Apa-apa kita tengok dulu. Tapi lagi 7 orang balu seorang tu, yang tu saya tengok tu orang memang terang-terang dah tu. Dahsyat zaman law tu, tak ada malu. Tapi ni kena dengan dia ni lah. Baru baris pertama. Tapi tak apalah, dia pun muda lagi. Masa depan dia pun penjuh lagi kot. Kita pun muda pernah buat silap lah. Cuma hari ni kena juga. Saya nak cerita lah ni, nanti jadi dia langkau. Saya akan sampai. Dia akan kena. Maka apa hadis ni? Qala Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nas min kalabin numuwah. Antara adraka ni maknanya apa? Warisan. Antara perkara yang diwariskan oleh para nabi yang masih lagi ada sampai hari ini adalah apa? Adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Senang ya? Idza lam tastahi, kalau kamu tak ada rasa malu, fasna ma syi'ta, buatlah apa nak buat apa pun. Apa makna warisan para nabi? Maknanya kalau ada satu benda yang daripada nabi dulu pertama sampai hari ni, apa yang tak berubah, yang ni, iaitu sifat malu. Warisan para nabi. Syariat berubah. Syariat Nabi Musa lain, syariat umat terdahulu lain, syariat Rasulullah SAW ada juga berbeza. Hatta persyariatan tentang manasik dan sebagainya ada juga perbezaan dia. Tetapi dalam bab malu, warisan para anbiya yang tak pernah berbeza pun. Nabi Adam AS, Nabi Adam AS dalam surah Taha Allah sebut, bila mereka makan buah khuldi tu, terlucut pakaian mereka dan mereka malu. Mereka malu, cepat ambil daun tu nak tutup. Sedangkan Siti Hawa itu ialah isteri dia, tapi malu tu masih ada. Malu tutup. Maksudnya malu tu ada. Baginda Nabi SAW juga sangat malu, tuan-tuan tahu lah. Nabi SAW ni disebutkan oleh para sahabat ni malu lebih pada darah, anak darah lagi. Nabi SAW malu. Dan ada satu hadis ni dalam Sahih Bukhari. Hadis ni Jabir bin Abdullah cerita, tapi dia pun dengar je. Dia cerita balik. Hadis ni berlaku, tapi hadis ni bukan selepas nubuah, bukan Nabi jadi Rasul, sebelum Nabi jadi Nabi. Ketika zaman mereka duk macam tacak balik Kaabah tu. Ini dalam Sahih Bukhari, dalam bab bunyanul Kaabah. Nabi duk angkat batu lagu tu lah, nak ada something lah, nak bina Kaabah balik. Bukan bina Kaabah balik, macam nak maintenance macam tu lah. Nabi dengan pak saudara Nabi Abbas, tapi Abbas dengan Nabi ni tak jauh mana pun lari. Maka masa nak angkat batu tu, Al-Abbas kata kepada Nabi, masa tu mereka dua-dua, Nabi belum jadi Rasul lah.
Dia kata, ya Muhammad, hang nak angkat tok atas bahu lagi luka ke apa ke, hang lapik kain. Maka masa Nabi yang lapik kain, terpaksa lah angkat baju ni sikit. Maka Nabi berasa malu, sampai Nabi malu sangat-sangat, tak tahu nak tahan bila pada kain lapik kain izar. Kain izar ni kain bawah, lapik tok atas bahu, tok batu tu sambil duk angkat. Bila lambat, jadi lambat dia nak sambut. Nabi malu ni, bukan ada perempuan pun, tapi Nabi malu sampai merah padam, bukan malu, pingsan. Bila Nabi sedar, Nabi tak mau dah. Tu suruh aku lipat kain naik ke atas ke apa, aku tak mau dah. Tapi kalau kita baca syarah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia katakan yang ni kisah ni Nabi sebelum jadi Rasul. Masa ni Nabi SAW umur 35 tahun, sebelum jadi Rasul. Tapi tu pun dah ada sifat malu dah. Tuan-tuan, malu ni dia bukan tentu Islam. Tak Islam pun kalau dia ada sifat natural, common sense, manusiawi tu, dia malu. Abu Sufyan sahabat Nabi. Ingat dah hadis dalam Sahih Muslim yang dia mengadap Raja Rom, Raja Herakles tu. Yang Raja Herakles kata, siapa kenal ataupun siapa yang ada sikit-sikit kaitan dengan seorang lelaki nama Muhammad yang mengaku jadi Nabi tu? Abu Sufyan kata, aku. Dalam hati dia kata, aku. Maka dia pergi depan. Maka Herakles kata kepada orang lain, kawan-kawan dia, hampa semua duduk belakang dia, aku akan tanya dia soalan. Lepas tu hampa bagi signal kat aku kalau dia bohong. Apa dalam hadis tu Abu Sufyan kata apa? Kalau bukan kerana aku malu, orang kata aku penipu, aku akan tipu dah. Masa tu dia bukan Islam, kan? So dia bercerita yang benar tentang Rasulullah. Baiklah, benarlah, tak pernah menipu lah, amanah lah. Masa tu dia belum Islam. Tapi dia berkata, kalau bukan kerana aku malu, orang kata aku menipu dah. Maknanya tipu ni satu benda yang besar, tuan-tuan. Benda yang besar tipu ni. Pasal dia bukan efek kita seorang, dia efek semua. Bukan tipu. Tipu pun benda besar. Tapi malu tu, poin saya malu tu. Abu Sufyan kata, kalau bukan kerana aku malu, dia katakan malu tu penting. Jadi malu tu sebahagian besar daripada agama. Sebab tu ialah hadis sebutkan, al-haya'u syu'batun minal iman. Hadis tu panjang lah. Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah au bid'un wa sab'una syu'bah. Iman tu 67 ataupun 77 cabang. Afdaluha la ilaha illallah. Yang sebaik-baik iman adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha an tariq. Yang antara yang rendah ialah mengubah benda-benda yang menghalang di tepi jalan ni. Itu iman tu. Budak-budak muda pergi kerja mama rempit yang bagus-bagus ni, pergi kerja bagi-bagi, ada batu, ada apa-apa tengah jalan, dia pergi berhenti motor, dia angkat ubah. Itu tanda dia ada iman. Ataupun lah ni mungkin tak boleh relate dengan batu, ada lubang besar tepi jalan, banyak jauh dah makan dah. Maka dia pergi berhenti, dia pergi cari pelepah-pelepah apa-apa, dia pergi bubuh dalam lubang tu bagi pacak tinggi kan. Allahu Akbar. Banyak jasa dia tu. Kalau ada 1000 motor lalu pagi tu, 1000 nyawa terselamat. Berapa ramai anak-anak di rumah tak jadi yatim kerana dia cuma pacak satu batang pelepah tamar. Dan dia tak buat live pun. Saksilah tuan-tuan, saya tengah buat live, saya tengah pacak satu pelepah nyok. Tak ada. Dia ambil, dia buah pelepah, dia pelah pipa kerja. Kan? Budak muda biasa. Kan? Kadang-kadang rambut lah apa lah. Tapi dalam bab itu, dia ada iman. Pasal dia fikir kalau jatuh ni betul jatuh. Saya fikir kalau orang yang dalam pakaian besar, mungkin dia tak buat kerja tu. Dia tak terfikir buat kerja tu pun. Satu lagi apa tuan-tuan? Tongkat. Saya duk kena operasi lama dah. Kes tongkat. Orang yang naik motor tak tarik tongkat ni, siapa yang paling kerap pergi tegur? Popok budak muda naik motor. Pakcik tongkat. Dia liang ambil ke rumah. Pakcik tongkat. Orang tu dah sampai rumah dah. Tongkat tadi tu. Bagus. Pasal dia fikir, kalau tongkat tak tarik lagi, konon jatuh, insiden bahaya. Dia pun fikir. Setengah orang dia fikir, alamak kesian nak tengok pokok malu. Ni yang malu tak. Ada malu ada dua sekali tepi. Satu malu memang malu datang daripada agama, daripada iman. Satu malu ni yang bukan daripada agama. Kita akan tengok sekali Baik. Maka kat mana tadi tu? Jadi imatatul adha an tariq, membuang halangan-halangan di jalan. Dan al-haya'u syu'batun min iman. Itu malu itu dah separuh daripada iman. Baik, tengok. Malu itu ada dua. Yang pertama, malu secara fitrah yang tadi itulah. Yang malu datang daripada iman. Kenapa malu ni direlate dengan iman? Cuba kita fikir, kenapa malu dia main dengan iman? Iman ni benda besar ni. Keyakinan ni, rukun iman, kepercayaan kan. Kenapa dia relate dengan malu? Di situ kita nak uji. Orang yang dia ada malu ni, seorang-seorang dia pun dia malu, ditandanya dia ada iman. Dia buat kerja apa di luar, dia macam mana saya nak beri contoh? Orang ni dia kaki tikam ekor. Lihat contoh tu.
Di kaki tekan ekor. Tekan saya cuba bagi contoh nak bagi tuan-tuan faham dengan yang kata iman tu. Lepas tu dia nak pergi kedai, dia balik sembahyang Jumaat. Dia nak pergi kedai nak tekan nombor. Kepiah atas kepala, dia malu. Dia ambil kepiah dia buang. Dia buang poket. Bagus tak tekan ekor tu? Tak bagus lah. Tapi dia ada rasa malu tak? Dia ada juga secebis rasa iman tu. Tu saya nak kata yang relate malu dengan iman tu. Dia nak pergi beli nombor, kepiah atas kepala. Ish, malu lah. Bukan saya kata benda tu bagus, bukan kata orang tekan ekor nak bagi, tapi korang-korang saya nak bagi tuan-tuan faham yang dia relate, yang kata dengan iman tu lagu tu lah. Sebab tu Nabi sebut al-haya'u minal iman. Bagi orang faham siapa yang malu ni dia relatable dengan iman. Yang tu contoh dia. Banyak lagi lah benda lain. Kalau dia ada iman ni, dia tak malu. Dia malu, dia kontrol juga. Walaupun banyak dengan sikit tu, itu subjektif lah, tapi dia ada rasa malu tu juga. Kalau contoh lagi ekstrim, orang dia mandi tengah orang ramai water park kan, terjun kan, dia tutup semua. Tapi dia mandi seorang-seorang dalam dia, dia tak jaga habis semua. Tapi kalau orang tu jenis jaga, walaupun seorang-seorang dia pakai juga kain basah. Ni hak jantan lah, perempuan saya nak jaga semua. Korang-korang dia pakai lah boxer. Pasal dia rasa malu juga walaupun tak ada siapa. Iman ada rasa tu walaupun duduk seorang-seorang. Walaupun dia duduk seorang-seorang. Jadi tu yang kita ada rasa tu. Baik. Yang kedua ialah malu yang dalam syarah Dr. Mustafa Bura ni kata malu yang buat-buat. Malu yang bukan daripada agama. Macam kes tadi tu lah, tarik tongkat tu. Ataupun malu ini saya nak sebut juga, geram. Mula-mula kita rasa okey, lepas tu kita jadi meluat. Dia buat konten lepas menikah, salah malu. Aku geram sungguh. Benda halal. Sekali seorang buat, lepas tu orang pakai puji, pakai habis, malu habis satu Malaysia. Tu dah tengok tak? Banyak tengok tak? Jenis-jenis macam tu. Lepas nikah, lepas tu nak salam jadi malu. Tak apalah, hak pertama buat tu 10 tahun lepas tu mungkin betul lah kan. Lepas tu orang pakai puji, bagusnya nak darah ni malu, nak turun ni sopannya malu. Minggu depan tu lagi 100 pasangan pakai malu lah kau. Dia jadi konten pula dah. Hang salam sudah lah halal. Yang masa tak halal tak malu, yang jadi halal dia buat segan. Kita ni mengaji psikologi, kita tahu hak ni buat, hak ni betul. Kita nampak, tuan-tuan pun nampak mengaji psikologi kita nampak budak ni muhur ni pasal gagah ada kamera. Tak ada kamera tengok. Apa yang jadi lagu tu ni zaman law ni? Malu pun jadi konten dah. Kita jadi baguslah malu tu jadi konten, tapi kita salah meletakkan benda tu. Benda yang halal kita buat jadi lagu tu. Benda yang sebab tuan-tuan, saya minta maaf, benda ni saya memang tak setuju. Daripada awal saya tak setuju. Masa mula-mula video tu keluar, bini saya kata baguslah abang ni porno. Saya kata saya tak setuju. Biar pi yang nak kata apa saya pun. Saya kan orang suka lawan dengan orang. Saya tak setuju. Sebab saya kata kalau hang buat lagu tu, laki hang jadi malu. Yang si suami duk suruh tangan, bini duk dia buat lagu tu kan, dia pergi pegang mak. Yang si laki tu, kawan tu marah dia nak letak mana. Nampak lagu dia pula rasa macam gelojoh. Nampak tak? Kadang-kadang kita nak up diri kita, kita lupa kita sedang menyentuhkan orang lain. Daripada awal saya tak setuju dah. Saya kata kat bini saya masa tu, hang tengok lepas ni minggu depan, bulan depan mesti akan ada konten macam ni. Jadi sungguh baiklah. Jangan buat macam tu lah. Tak usah duk malu. Malu ni biar bertempat. Sekali kita akan tengok malu yang kata betul-betul perempuan ni kat mana. Sekali. Semua sekali lagi ni. Baik. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata al-istihya'u minallah. Malu pada Allah ni apa? Antahfaza ra'su wa ma wa'a. Dia menjaga kepala dia dan semua anggota dia. Tu tanda dia malu pada Allah. Maknanya apa? Yang saya kata tadi tu lah, mandi dia, semua jaga aurat dia, semua tu dia jaga. Tu malu pada Allah. Wal batana wa ma hawa. Dan perut dia dan apa dalam isi dia. Maksudnya apa? Makan hak pelik-pelik, merapu makan cekedi-cekedi. Walaupun halal tapi tak taibah, dia rasa malu lah kalau aku makan pelik-pelik ni. Walaupun dia halal tapi kalau aku tak jaga elok-elok, perut ni Allah Ta'ala bagi free kat aku ni, dia rasa malu. Tu hebat lah level tu. Yang pertama jaga anggota fizikal, yang kedua jaga perut dan dalam dia. Wal batana wa ma hawa. Dan hawa dia, kehendak dalaman perut dia jaga. Malam ni makan apa tuan-tuan? Tanya. Dah melawak. 2 bulan dah tak main kat tuan-tuan tu. No? Apa nama ni? Dia jaga kan? Makan kita nak jaga tuan-tuan. Makan ni, Allah, sekarang ni takut tengok kita makan. Takut. Malaysia ni makan ni takut. Color ni tak ada color dah. Tak ada color dah. Semua color kita ada wakil dah makanan tu. Dulu ayam satu warna. Lah semua jenis warna ada ayam.
Lah tak cukup dengan satu warna, satu gelas ada 3 layer pula warna. Punya dahsyat kita ni. Makanan macam-macam jenis makanan. Takutlah masa depan anak-anak kita macam mana. Dulu orang kata umur 40 start kena kontrol dah, takut penyakit. Lah umur 30 dah kena start dah kan. Takut masa depan esok umur 20 dah kena start jaga-jaga dah. Kuih lama kuih tak sihat. Sedangkan kuih lama patutnya kuih lama kuih kita kena kuat, sebab lagi hujung lagi dekat dengan perang akhir zaman. Tapi kuih hujung kuih kita lembek. Kena berani, kena kuat. Baik. Maka tuan-tuan, yang kedua ni sifat malu yang tak patut ada lah. Malulah nak tegur kemungkaran, malulah nak nyatakan kebenaran, malu yang tak patut ada. Baik. Terus lagi boleh tuan-tuan? 8.30 baru. Baik. Ada satu hadis, ada satu riwayat cerita pasal hadis ni. Cerita ni terkenal juga. Cerita tentang hadis ni. Hadis ni daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ni daripada jaluran dia, daripada Abu Mas'ud tu turun kepada Amr bin Dinar, turun kepada Syu'bah, turun kepada Al-Qa'nab. Cuma hadis ni ada satu kisah yang terkenal tau. Kisah ni diceritakan dalam kitab At-Tawabin karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kitab ni terkenal lah. Kalau kita rajin baca kisah-kisah ni, terkenal. Tuan-tuan yang ada kawan-kawan dekat pusat pengajian tinggi ke, yang pandai-pandai bahasa Arab tu, saya tak pandai. Pandai kawan-kawan tuan-tuan dalam ni ke, cari kitab tu terjemah. Indonesia banyak terkedepan lebih daripada kita dalam bab menterjemah kitab-kitab dan karya-karya orang putih yang power lah, maksud saya, yang ada impact kat dunia. Kita banyak tuan-tuan, khazanah dulu ni banyak kitab-kitab yang power. Tuan-tuan, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani almarhum ada kitab yang sangat power dalam bidang kimia. Orang Melayu pakar kimia. Syekh Wan Ahmad Al-Fatani tu disebut sebagai genius Melayu. Selain daripada Syekh Nawawi Al-Bantani disebut sebagai Imam Nawawi bagi orang Melayu. Tapi Syekh Wan Ahmad Al-Fatani ulama besar dan genius alam Melayu. Dia ada karang kitab tentang ilmu kimia. Habis macam tu ya tuan-tuan. Sedangkan khazanah kita besar sayang. Tak apa. Kembali ke kitab At-Tawabi ni, saya ingat Indonesia dah terjemah dah kot, tapi dia pun suka jadikan naskah-naskah kecil. Terjemah. Ada satu buku saya cerita baru ni dekat saya punya page. Buku ni mungkin Sir Aiman boleh terjemah. Buku Dr. Gerard Dix, The Cross and the Crescent. Tuan-tuan, buku tu saya baca. Power lah. Dr. Gerard Crescent ni dia orang yang mengaji di Oxford sampai PhD dalam bidang divinity, dalam bidang kewahyuan dan dalam bidang comparative religion, muqaranul adyan. Dan akhirnya dia temui Islam. Dia tahu dia temui Islam kes apa? Kes member dia nama Jamal, orang Arab. Jamal ni duk terjemah kat dia teks-teks Arab sebab dia kan duk kaji. Kemudian sepanjang Jamal ni terjemah kat dia, Jamal ni tak pernah pun dakwah dia secara literal, secara jom masuk Islam. Tapi Jamal ni duk semayang pancul, jaga kebersihan, jaga mata, jaga pandangan. Akhirnya dia tersentuh, dia masuk Islam. Tapi dalam buku tu menarik, The Cross and the Crescent tu sangat menarik lah tuan-tuan. Tapi saya dahaga lah buku-buku international yang macam tu, yang memberi impact kepada pemikiran kita ni agar masuk ke Malaysia. Tak ada. Tak ada. Hampir tidak ada. Kalau masuk pun dia mesti dia lalu ke Indonesia dulu, masuk ke Malaysia. Sayang, kita ada pada zaman yang kita perlu membaca dengan banyak ni. Sayang. Tak apa, pelan-pelan. Mungkin bukan zaman kita, zaman anak-anak kita, no. Saya nak beritahu khazanah kita banyak. Pasal popular sampai sana ni. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kitab At-Tawabi ni, kisah tentang koalisi orang-orang bertaubat. Banyaklah. Kisah-kisah tu banyak. Menariklah buku tu, menarik, sangat menarik. Tuan-tuan kalau minat para ulama, bacalah buku-buku yang macam tu. Saya baru ni dekat Facebook, saya di label sebagai penghina ulama. Tak tahu maybe korang media sosial biasalah kan. Terasa lah juga. Tak apalah. Buku tu, kitab tu, dia cerita pasal hadis ni. Saya nak yang tu sebenarnya. Yang katakan hadis ni daripada Abu Mas'ud, turun kepada Amr bin Dinar, turun kepada Syu'bah bin Hajjaj, turun kepada Al-Qa'nabi, dan turun sampai ke bawah lah. Sampai kepada Imam Bukhari tak silap saya. Hadis ni Imam Bukhari ke? Dia tak sebut. Ada orang Bukhari. Hadis ni diceritakan, kisah dia. Imam Al-Qa'nabi ni anak dia cerita balik. Kata ayah dia ni masa muda, duduk di Kufah, suka minum nabis. Saya pernah ceritakan nabis Kufah. Nabis Kufah ni kalau kita baca biografi Imam Waraqah bin, bukan Waraqah bin Nawfal,
Waqi' bin Al-Jarrah. Adalah kisah pasal nabis. Imam Waqi' bin Al-Jarrah ni kuat minum nabis. Nabis ni dia bukan arak, tapi dia peram. Tapi kalau pandangan ulama-ulama kufah kata dia tak apa. Tapi kalau minum banyak dia jadi haram. Tapi ulama yang dia ghairu kufah kata haram lah. Saya tak berani kata arak, tapi dia peram. Kalau saya cerita kat budak-budak sekolah, saya kata lagu yang ketum lah. Dia ulama, tapi yalah, semua manusia dia ada kelebihan. Tok guru dah setengah hisap kot daun, kan? Kita nak kata perfect semua ni, kita bukan maksum, kan? Tapi Waqi' bin Al-Jarrah ni dia lagu tu. Dia suka minum nabis. Imam Zahabi dalam memberi komentar tentang amalan minum nabis, dia kata apa? Aina mislu Waqi'. Mana nak cari orang macam Waqi'? Hebat, alim, semayang malam tak pernah tinggal apa semua ni. Tapi kalaulah dia minum nabis, tapi dia minum sikit je. Nampak Imam Zahabi. Imam Zahabi ni main kemudian tuan-tuan, kurun ke-7. Imam Waqi' ni dia tok guru Imam Syafi'i dari awal. Tapi bila dia cerita balik dalam Sirah Alamin Nubala, dia ceritalah dia kata Waqi' ni orang yang hebat, alim, mana ada orang pandai macam dia semua tu. Mayang tengah malam semua ni. Tapi dia suka minum nabis. Tapi dia minum sikit je Imam Zahabi tu. Tapi kalau dia tak minum terus lagi lah bagus. Macam tu cara kita komen ulama. Kan kita tonton tu hantam tak ada. Cara tu. Tapi dia minum lah. Baik, tapi ini bukan cerita-cerita Imam Waqi'. Ini cerita tentang Imam Qa'nabi. Al-Qa'nabi ni imam besar, anak murid yang paling banyak riwayat daripada Imam Malik. Al-Qa'nabi ni. Tapi saya nak pergi status cerita ni. Masa tu dia pergi Mekah. Lepas tu dia duk minum. Kau dekat Kufah juga. Tapi tak apalah. Masa dia ni suka minum nabis tu. Minta maaf sebutlah kita minum ketum. Kita duk open di rumah kita. Ada balang. Member suka main rumah. Member duk main lah kan. Cuma tak boleh lah buat nyamuk Coca-Cola apa ni. Ni kira hak pure lah ni. Member kerap main. Maknanya perangai lagu tu ni zaman Arab dia pun duk ada dah. Kalau kaki open ni, rumah dia orang kerap main kan. Tak apalah. Orang duk main perimpun, lepak minum tu. Satu hari dia kata ramai orang duk pergi kat dia ni, duk lari pergi tumpu kat satu syekh besar main pergi Kufah macam tu lah. Maka dia kata siapa dia tu main dia buat cekang di tempat kita ni. Daripada itulah Syu'bah ni imam lah, imam besar lah, Syu'bah bin Hajjaj. Tu imam besar hadis tu. Dia kata imam besar tahu mana kata, aku ni yang ada kawasan ni. Dia tak tengok brother ke? Aku gas. Contohlah ni kan, saya temu ada orang muda. Dia masa ni siapa dia main buat sempoyan tempat kita kan. Maka dia pergi meloncat pergi kat Imam Syu'bah ni tuan-tuan, Imam Syu'bah ni Amirul Mukminin fi hadis lah. Gelaran paling tinggi dalam hadis tu dia antara yang dapat. Selain pada Imam Bukhari apa semua ni, Imam Syu'bah bin Hajjaj ni besar tuan-tuan, besar. Saya tak tahu nak abang lah besar tahu mana. Dia ni kira selevel Atta' bin Rabah, Amr bin Dinar ni antara tokoh yang power lah. Amirul Mukminin fil hadis ni maksudnya paling besar. Macam tu. Bila dia main memang orang pergi rujuk dia lah. Maka kawan ni ayah anda kawasan, bukan ayah anda lagi, baru kanda kawasan. Dia kata aku nak, kita muda tuan-tuan, umur 20, masa tu kita nak tunjuk cekang kan. Maka dia pun meloncat pergi kat Syu'bah. Dia kata hang siapa dia main? Dia kata hang tok guru dia kan. Cakap Penang lah. Hang tok guru dia kata. Syu'bah ni budak muda mana ni kan, baru nak up. Cuma tak terkata apa. Maka dia kata hadis ni, bagi hadis kat aku. Zaman dulu kan macam tu. Hang riwayat kat aku hadis macam tu lah. Maka Syu'bah kata macam mana aku nak riwayatkan hadis kat hang? Hang bukan dalam kalangan ahli hadis. Sebab kita bukan nak riwayat sebarang kat orang ya Ustaz. Kalau lagu tu tuan-tuan, kita dulu skinhead, pang, geran apa semua tu bukan boleh pergi nulis senang-senang kat orang. Tengok orang tak bawah baru kita boleh bagi. Dulu tuan-tuan, maaf sebutlah, geng-geng paklong dulu, Pekida, Yahda dulu bukan senang-senang nak bagi bai'ah kat budak-budak. Tengok dulu mayang tak tinggal sebagainya baru boleh bagi. Lah ni dah pantang lepas kira nak mengaku abang. Biar nak buka buah ya. Tu yang jadi orang jadi bahan ketawa pada tu lah ni. Dulu orang takut dengar Tigalan, dengar Pekida, orang jadi hormat. Orang takut. Lah orang jadi meluat. Kita maaf sebutlah kalau yang dah betul ni yang tak betul ni lah. Pasal dia jadi merepek. Dulu orang hormat. Ayah anda ni kalau kata potong putih ni orang segan, orang takut. Lah orang jadi gelak. Orang dia buat lawak main buah kan. Kita maaf sebut. Jadi hadis semua lagu tu bukan aku nak bagi senang-senang hang siapa dia main melompat kat aku nak bagi hadis hang. Dia kata hang nak bagi aku hadis ke ada aku nak pisau. Ataupun aku tebah aku jarah tau. Aku akan
lukakan hang. Dia kata, hang nak bagi hadis ke aku nak tikam hang? Bukanlah tikam, aku akan luka hang. Dia tok. Ada dalam kita dia tok dekat tengkuk dah. Maka Imam Syu'bah pun bagi je lah, dia nak sangat kan. Dia bagi hadis ni. Dia kata apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau hang tak ada rasa malu, hang buatlah apa pun. Imam Qa'nabi, Al-Qa'nabi masa tu belum imam, dia dengar-dengar, dia jadi mai satu perasaan dia malu. Dia balik rumah, dia pecah habis tuntun ketum Nabi, pecah habis. Dia kata adik dia kan, anak dia, kalau kawan-kawan rumah hang jamu makan, lepas tu kalau nak minum hang kata tak ada dah. Kemudian dia hijrah pergi Madinah, dia pergi berguru dengan Imam Malik. No? Cuma cerita ni ada kritikan. Ada kritikan sikit lah cerita ni. Cerita ni terkenal. Saya ingat Dr. Mazhar pernah cerita, Dr. Zulkifli Al-Bakri pernah cerita, ramai ustaz kita pun pernah cerita. Saya pun pernah cerita kot. Tapi bila saya study balik 2-3 kali, cerita ni ada kritikan daripada Imam Zahabi. Dia kata kalau kita baca biografi Imam Qa'nabi, daripada muda dia mengaji. Dia bagus daripada muda, jadi tak tahu bila masa yang dia jahat. Itu kritikan dia. Jadi kisah ni diragukan. Tapi tak tahulah, sebab Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang riwayat cerita ni, dia bukan riwayat, dia sampaikan cerita ni. Tapi mungkin masa tu dia lagi muda, mungkin dia 12 tahun orang Arab kan. Ataupun mungkin dia tak jahat pun, cuma dia kaki Nabi je lah. Allah Ta'ala alam. Tapi saya beritahu siap-siap lah. Sebab saya beritahu dua sisi. Cerita tu memang ramai orang cerita, dan saya beritahu siap-siap. Memang ada orang kritik. Memang Imam Zahabi kritik cerita ni. Dia kata cerita ni di sudut sejarahnya itu ada boleh diragukan, sebab Al-Qa'nabi ni daripada awal dia memang warak, dia memang mengaji punya orang. Dan Allah Ta'ala alam. Boleh satu lagi tuan-tuan. Duk kata nak pergi 2 hadis, baru 2 muka surat 842. Tentang malu ni tuan-tuan. Yang saya kata malu yang patut, dengan malu yang tak patut. Imam Sufyan bin Uyainah, satu ketika Imam Sufyan bin Uyainah dia cerita balik kat kita. Kemudian Imam Hormuzi nukilkan balik cerita ni dalam kitab Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Imam Sufyan bin Uyainah ni orang besar lah, alim besar lah, dia tok guru Imam Syafi'i ya. Dia kata ayah kakak kami ni orang kufar. Dia kata satu hari ayahku ni kerja penggurut wang, money changer. Jadi satu hari bapak aku ni bawa aku pergi Mekah, adalah urusan depa ni. Aku sampai di Mekah, pak aku masuk semayang. Aku duduklah di luar asal, masa dia kecil lagi. Jaga unta. Masa tu ada satu orang tua mai. Orang tua tu mai, dia pun nak parking unta dia kot. Dia tengok aku duduk tang tu. Aku ni Imam Sufyan bin Uyainah ni lah. Maka orang tua ni kata kat aku, "Woi budak." Bukanlah woi budak, adalah bahasa dia, "Wahai anak, tolong jaga unta aku ni." Budak kecil bayar raya macam tu lah. Maka budak kecil ni kata, "Boleh pakcik, aku nak 10 hadis." Bukan RM10, 10 hadis. Tapi cerita ni sahih lah. Budak kecil darjah 6 begitulah. Kecil lagi dah saya ingat. Kita baca biografi Imam Sufyan bin Uyainah, dia bawa batu yang apa? Yang orang tulis atas batu kan, dulu orang tulis atas batu kan. Batu tu bawa ni heret tinggi sama dengan dia. Macam dia kecil lah. Darjah 3 apa ingat. Ya, dalam web tak kata darjah apa. Tapi jenis ikut pok ni saya darjah 3, darjah 2 gitu kot. Darjah 6 tak ikut dah. Boleh masuk guru WhatsApp kelas, macam lah dah lah. Kan? Tak apalah, dia minta 10 hadis. Orang tuan ni kata, "Lah, budak ni faham ke tak faham hadis ni?" Lalu budak minta lah coki-coki ke apa, dia minta hadis. Maka dia tahan, "Ngau lah, aku nak pergi semayang ni. Hang bagi 10 hadis baru aku jaga unta." Orang tuan ni pun bagi 10 hadis. Bagi ni bukan bagi, ini maksudnya bagi ni riwayatkan hadis tu. Maksudnya riwayatkan hadis. Zaman tu zaman riwayat. Benar lagi tu faham, zaman tu zaman riwayat. Mai kurun ketiga awal tahun 200 ni baru zaman dia panggil zaman kitabah, zaman pembukuan. Sebelum tu zaman tadwin kumpul, zaman Ibnu Syazuri kumpul, lepas tu zaman buku. Zaman buku ni zaman siapa? Zaman Imam Malik. Tu pun tak ramai, seorang dua ya. Ma'mar bin Rashid, Imam Malik. Tapi yang zaman betul-betul kuat buku ni zaman 200 Hijrah awal. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, tu zaman buku. Maksudnya ini zaman awal lagi. Maknanya bila aku macam mana riwayat hadis bil lisan, macam tu. Maka bila minta hadis tu memang tradisi. Maksudnya bila hang pegang hadis, hang kira ada knowledge dah ni. Faham tak? Kemah ni. Jadi budak minta hadis. Dahsyat lah.
Maka orang tua ni pun malas cakap, banyak bagi juga 10 hadis. Saya tak tahu hadis apa, bagi 10 hadis. Kemudian orang tua ni masuk sembahyang. Yang Imam Sufyan bin Uyainah masa ni muda, dah 2 je 3, dia duduk jagalah unta tu. Orang tua ni habis sembahyang, dia keluar dia kata, budak hang nak buat apa hadis? Hang dah jah 2 je 1 pergi mingkat Pokemon sudah lah. Ni saya tambah lah. Maksudnya nak buat apa hadis, tak ada orang minta hadis kat aku. Nah. Tahu Imam Sufyan bin Uyainah ni ulang 10 hadis tadi. Baru dapat tadi tu. Bukan tulis pun. Ulang siap sanad. Terkejut orang tua ni. Orang tua ni kata apa? Esok hang mai kelas aku. Esok hang mai kelas aku. Siapa orang tua ni? Imam besar di Mekah. Imam Al-Amru bin Dinar tadi ni. Dan memang tak silap saya, Imam Sufyan bin Uyainah ni murid yang paling banyak riwayat daripada Imam Amr bin Dinar. Mana itu nak beritahu apa? Itu malu yang bertempat. Itu yang maksudnya, kalau kita yang budak yang malu, tak yalah dia ni imam besar, segar nak tanya dia, segar. Habis begitu. Tapi dia dalam bab tu aku tak perlu malu. If I need to question you something yang benda tu, aku rasa tak perlu malu. Tapi dengan nada yang elok, okey je. Maka saya nak bagi contoh 2 tu. Baik, lagi boleh? Okey. Kemudian tuan-tuan, satu yang menarik tuan-tuan tentang saya ingat yang saya nak tutup yang tu lah. Dalam Quran Allah sebut tentang malu ni banyaklah nah. Antaranya yang saya kata Nabi Adam tadi, sifat malu Nabi. Dan bila kita malu ni kuat, orang bukan malu dengan kita tau. Kalau malu dengan iman tu lah. Imam Sayyidina Osman, wa asdaquhu hayaan. Nabi kata Osman, orang yang paling benar malu dia itu. Sebab tu Nabi kata perkataan wa asdaqu. Bukan Nabi kata orang yang paling malu tak. Orang yang paling benar malu dia. Maknanya Sayyidina Osman malu yang paling betul. Kita kena betulkan terjemahan tu. Sebab setengah terjemahan dia kata, hadis tu panjang. Nabi kata arhama ummati bi ummati Abi Bakar wa ashdaqum hayaan Umar. Arhama ummati bi ummati Abi Bakar wa ashadduhum fi amrillah Umar wa asdaquhum hayaan Utsman. Hadis tu panjang. Yang paling lembut Abu Bakar, yang paling kerah Umar, yang paling malu Utsman. Bukan paling malu, yang paling benar malu dia. Malu bertempat orang kata. Jadi Sayyidina Utsman ni memang malu dia kuat. Tuan-tuan tahu hadis tu kan yang Siti Aisyah riwayat kata Sayyidina Abu Bakar masuk, Nabi duk elok sinting kain, duk cara Nabi lah, cara duduk rumah. Bila Umar main pun Nabi macam tu. Bila dengan Utsman nak main, Nabi pun betul. Kan? Nabi kata bukan apa, Nabi kata pasal Utsman ni terlalu malu. Benar malu dia. Jadi kalau dia malu, dia masuk tengok Nabi duduk lagu tu, takut dia pula malu. Maka Nabi tak mau bagi dia rasa malu. Nabi buat macam tu. Itu pun sunnah juga. Kalau kita tahu kawan kita jenis lagu tu, dia berasa jenis malu, kita janganlah duk pergi buat dia jadi lagi malu. Member jenis suara tak sedap dan memang malu pun, kita buat nuri kahwin, kita buat karaoke, kita pergi panggil dia Allah. Jangan dia buat lagu tu. Kalau jenis malu, dia memang tak mau berucap di depan, jangan panggil dia. Kita meraihkan latar orang tu. Itu sunnah juga tu. Nabi tahu Sayyidina Utsman jenis malu, bukan apa pun, kecil sangatnya. Nabi duduk lagu tu sinting kain, duduk di rumah. Umar masuk, Bakar masuk, Nabi okey. Bila Utsman masuk, Nabi betul. Bila Siti Aisyah tanya, Nabi kata lagu tu lah. Pasal dia ni kuat malu. Aku takut dia jadi lagi malu tengok aku duduk lagu ni. Pasal tak ada apa pun. Tapi Nabi tengok, Nabi raih. Nabi raih. Kalau dia jenis malu, kita layan dia cara malu. Kita cikgu di sekolah, ada budak kita dia jenis pongoi, kita marah dia cara dia pongoi. Budak tu jenis takut, kita marah dia cara dia lembut, cara dia takut. Kita kontrol dia ikut latar dia. Tambah sikit sebagai penutup. Salam. Apa nama, kisah tentang diringkas ya nak. Kisah tentang bagaimana Nabi Musa AS kan, lepas Nabi Musa kena ligan keluar daripada Mesir sebab tertampak orang mati tu kan. Dia masuk ke kampung Nabi Syuaib. Bila sampai ke kampung Nabi Syuaib, dia tengok ada 2 orang perempuan, either Nabi Syuaib ataupun Syuaib saja. Sebab dalam riwayat ni dia berbincang, lelaki tu adakah dia Nabi Syuaib ataupun seorang orang tua soleh nama Syuaib. Tak apalah, saya tak mau tengkap bab tu. Tapi yes, kebanyakan kata Nabi Syuaib. Kan Nabi Al-Quran kata dia nampak 2 orang perempuan tengah duduk beratok nak ambil ayam, tapi lelaki ramai, perempuan tu duduk belakang, betul tak? Pasal apa? Nabi Musa kata pasal apa? Perempuan tapi beratok pun duduk depan, lelaki ramai dia potong apa. Perempuan 2 orang ni kata kami ni perempuan, biar dia selesai dululah, sekali dia habis semua kami ambil. Ada rasa malu. Tapi dalam Quran sebut, saya
Ni ayat tu ada. Allah sebut dalam Quran surah Al-Qasas ayat 25. Faja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya'i. Ni istihya. Kalau ada Al-Qasas ayat 25, kalau nak tanda, kau nak balik tengok Al-Qasas ayat 25. Penting. Maka lepas tu Nabi Musa pun sintil lengan, pergi tolong mereka lah, pergi ambil, bagi selesai. Sebab Nabi Musa ni, perangai Nabi Musa tak suka tengok orang tertindas. Dia tak suka tengok. Sejak di Mesir lagi dia tak boleh tengok orang tertindas. Walaupun dalam hakikat dalam kes tu perempuan tu bukan tertindas pun, tapi dia kesian, apa main lama dah. Orang seorang nak potong apa ni, tak apa main kopi. Kan? Maka dia ambil. Bukannya dia berhero dah, tapi kesian. Baik. Itu memang sifat Nabi Musa. Jadi bila dia dah tolong perempuan dia pun balik rumah dia, pergi cerita kat mak pak, cerita kat pak dia kan, yang tadi katakan Nabi Syuaib tu. Perempuan tu main balik, salah seorang tu main balik. Allah sebut dalam Quran, faja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya'i. Tamshi ala istihya. Perempuan tu main balik kat dia, pasal Nabi Syuaib kata pergi panggil dia lah. Nak tengok siapa yang tolong apa tadi tu. Perempuan tu main kat dia, dia pun dua adik, salah seorang main. Main kat Nabi Musa, tamshi ala istihya. Dia berjalan dalam keadaan malu-malu. Saya nak tanya tuan-tuan, saya tutup kan. Saya nak tanya para ibu ayah, Quran ni sifat dia apa? Quran ni sifat dia jami' manik ataupun jawami'ul kalim. Maknanya dia short and sweet. Betul tak tuan? Quran tak pernah cerita panjang tak. Tak ada. Hatta cerita tentang Nabi Yusuf dan Zulaikha, Quran tak sebut pun nama Zulaikha. Quran kata Imratul Aziz. Kita tahu nama Zulaikha, tafsir. Quran cerita tentang Bani Israel, 11 orang. Cuma kata ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Quran tak habaq nama apa. Hatta lelaki yang saya kata tadi Nabi Syuaib tu, sampai sekarang pun ulama berdebat, is it him Nabi Syuaib ataupun bukan Nabi Syuaib. Lah orang dah berdebat Nabi Zulkifli tu Buddha ataupun bukan, tuan. Tengah ada viral kat TikTok lah ni. Jumpa makan Nabi Zulkifli kan. Nantilah. Fakta yang betul adalah betul Nabi Zulkifli bukan Arab. Itu betul. Tapi adakah di China tu benda panjang, tu cerita dia panjang. Tapi betul lah dia bukan Arab. Tu hadis sahih. Abu Zar Al-Ghifari tanya Nabi, berapa orang Nabi Arab? Nabi kata 4 orang ya. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan Nabi Muhammad, Nabi Mu'ini. Nabi kata 4 orang. Jadi Nabi Zulkifli memang bukan Arab pun. Cuma betul kan dekat tembok besar Cina tu, itu panjang memerlukan penelitian lebih. Kembali cerita tadi, Quran tuan-tuan tak cerita lelaki tu siapa. Ulama berdebat, either Nabi Syuaib ataupun lelaki soleh. Hatta perempuan tu nama apa pun kita tak tahu. Betul tak? Itu sifat Quran. Quran memang dia, kalau benda yang tak berapa penting dia tak cerita. Dia cepat. Sebab tu dia short and sweet. Tuan-tuan, kalau nak ikut logik akal manusia ni, Allah cerita buat apa? Faja'athu ahaduhuma tamshi ala istihya. Perempuan tu main kat Nabi Musa balik jalan malu-malu. Betul tak tuan? Kalau nak ikut logik, nama pun tak habaq lagi penting. Tarikh bila, berlaku bila. Adakah Nabi Syuaib betul ataupun lelaki lain? Yang tu lagi penting. Tapi yang tu Allah tak habaq. Tu terbuka kepada penafsiran. Tapi yang perempuan ni cara jalan Allah habaq, dia jalan malu-malu. Nampak tak? Nampak kata yang tu lagi penting. Betapa pentingnya malu bagi seorang perempuan sampai Allah rakamkan cara dia berjalan tu. Nampak penting tak tuan? Dia ting lagi nama lelaki tadi Nabi Syuaib ataupun bukan. Dia ting lagi nama perempuan tu apa. Dia ting lagi kisah dia lagi besar ni. Hatta Fir'aun yang lawan dengan Nabi Musa tu, Fir'aun yang mana satu? Ramses ke anak dia ke apa? Tak tahu. Terbuka kepada penafsiran. Pasal Quran dia memang short and sweet. Tetapi when it's come to yang ni, kalau kita fikir cara kritikal, tak payah cerita pun tak apa cara jalannya. Faja'athu ahaduhuma tamshi ala istihya. Mai balik seorang perempuan salah seorang tu pergi kat Nabi Musa jalan-jalan malu-malu. Kalau nak ikut logik lah tuan-tuan faham tak maksud? Bukan saya hina Quran, saya nak agungkan Quran ni. Hebatnya Allah Ta'ala ajak kita. Betapa Quran ni subhanallah powerful. Di situ Allah nak beritahu kita betapa besarnya sifat malu ni kepada seorang perempuan. Tengok, bila dia sampai perkataan cara dia berjalan malu tu Allah tak buang. Walaupun nama kita tak tahu anak siapa, tapi malu tu nak beritahu itulah wanita. Tapi bukan kata wanita saja kena malu, lelaki pun kena malu. Boleh lagi kan? Ada 5 minit. Dan adakah malu bererti kita jadi penakut? Tak.
Sayyidina Ali masa peristiwa perang Khandaq, kan dia kena kepung. Kemudian ada seorang panglima besar sekali orang musyrikin Mekah, nama dia Al-Amru bin Abdul Wud Al-Amiri. Ni tok besar, gajah tok merah besar, musyrikin lah. Orang tak berani lawan dia, cekang. Dia keluar ke tengah-tengah tu, dia ajak fight, duel. Kan fight wawai tu kan. Dia siapa berani lawan dengan aku? Sayyidina Ali masa tu kecil. Tak adalah kecil, muda lah berbanding Nabi apa semua ni kan, kecil lah. Maka Sayyidina Ali keluar. Maka bila Amr bin Abdul Wud ni tengok Sayyidina Ali, dia kata, wahai anak menakan aku, maksudnya anak lah, maksudnya budak lah, wahai anak menakan, wahai budak, aku la uhibbu an aqtulak, aku tak suka lah aku bunuh hang. Kapiak ni dia kata, ambil balik lah, pergi semua SPM dulu, isi UPU dulu, aku tak suka kalau aku bunuh hang. Tuan-tuan saya nak balas apa? Aku pula suka bunuh hang. Tu level tu. Dia dengar lagu tu, kau orang ajak budak ni, lawan lah. Lawan memang sendiri libah dia, dan dia mati lah. Masa dia mati tu, jatuh mati tu, tak syahid lah orang kapiak kan. Baru saya nak dibunuh balik. Saya mak tengok, nak kata Ali, wah, dia masa dia mati tu, ghanimah tu, harta yang dia pakai tu hang boleh ambil. Dia pakai baju besi. Baju besi dia tu antara yang paling rare sekali. Semua orang tahu sejak zaman jahiliah lagi macam tu lah. Al-Amr bin Abdul Wud ni tokoh besar, memang warrior musyrikin. Cuma saya ingat dalam perang Badar dia tak masuk macam tu lah. Maksudnya dia, orang duk tunggu-tunggu dia ni, nama besar. Tiba-tiba Ali yang muda ni boleh jatuhkan dia, dan Ali ada hak untuk ambil baju besi dia. Saya ni kata, bukan aku tak mau ambil. Masa dia jatuh, aku nak tikam dia dah tu, terselok kain, dia selok baju tu, aku nampak sikit aurat aku, jadi malu nak. Maknanya malu tu ada, tapi berani tu pun ada dalam masa yang sama. Bukan kata kalau kita malu kena jadi pengecut lembek dah. Bukan kalau kita jadi kuat warrior tu baca punya Gajah Tok Mio kita kena tak boleh malu. Dah, malu pun ada juga. Nabi SAW tak ada pahlawan yang lagi kuat, yang lagi tangkas daripada Nabi, tapi Nabi malu. Tak ada orang lagi handsome daripada Nabi, tapi Nabi malu. Jadi malu tu ada. Dan yang terakhir tuan-tuan, bateri pun tinggal 5. Yang terakhir, overall saya nak katuk ni, yang isu yang paling crucial sekarang ni, kita mengalami apa? Kita mengalami satu penyakit yang orang dia hilang malu dalam perbuatan dosa. Saya dosa banyak tuan-tuan, kita pun dosa banyak. Tapi kalau kita masih ada secebis rasa malu terhadap dosa kita, itu yang dikatakan al-haya'u minal iman lagi lah. Kita dulu muda-muda samsing ataupun ratu kebaya kampung ke, anak cucu dia buka cerita balik raya balik baru ni, tahu tak? Tok menekan kita ni dulu, sakan dia, kita sudah tutup lah album tu, segan lah. Ada lagi rasa malu tu. Padahal bukanlah salah budaya zaman tu kan lagu tu, tapi kita ada rasa malu nak cerita balik. Tapi kita bila kita dah berubah, kita dulu gangster kelab malam, tatu penuh, kita dah pakai jubah, kita sintin. Pasal apa? Tutup lah. Mari kita ada rasa malu ke mana? Bukan kita berbangga ke mana? Boleh sintin. Sintin kat siapa? Sintin kat budak-budak yang baru doa ni. Itu saya setuju. Geng yang dah berubah, bapak-bapak gangster dah berubah ni, ada tatu, pi kat budak-budak baru nak kacau kan, habis sintin. Tu tak, bagi saya yang tu tak apa. Bahasa tu uslub dia. Kan? Hang trauma sangat. Kalau aku dulu lebih pada hang lagi bila aku lagu ni. Yang tu boleh, tapi bukan setiap masa. Sebab apa? Bila setiap masa ada tatu tak? Tak ada. Bila setiap masa, ini tanda lahir. Bila setiap masa orang akan anggap apa? Okey, kalau macam tu aku pun nak pakai tatu juga, esok aku berubah. Nampak? Dia kesan dia macam tu. Ada pun kita telah berubah, dah jadi orang soleh, kita bercerita orang, Ana dulu ni bukan baik mana. Ana pernah cerita. Nanti orang dengar ni, kita anggap itu dakwah, tapi orang anggap itu galakan. Buat pula program motivasi. Saya sebut terus, tapi saya tak sebut nama. Tapi ni dah lama dah. Ustaz tu pun dah tak buat dah kerja tu. Motivasi rumah tangga suami isteri. Bagi mic, isteri cerita aib dia, laki cerita aib dia, teriak, tak apa, Allah sayang. Bukan cara dia macam tu. Sekali balik bergaduh, kita tak boleh buka tuan-tuan. Benda yang telah berlalu, biarkan dia. Itu urusan kita dengan Allah. Allah ampunkan, alhamdulillah. Allah belum ampun, minta ampun lagi. Tapi kita pergi cerita, dan kita sense of ada rasa bangga pula. Saya takut benda ni dia akan fall into apa? Satu golongan yang Nabi sebut sebagai mujahir. Mujahir ni apa? Dia jaharkan dosa dia. Dia tak malu.
even yang dia sedang buat present ataupun yang lalu. Pasal apa saya takut? Pasal Nabi kata kullu ummati mu'afi, semua umat aku ini dia tergolong dalam kategori apa, bahasa Melayu dia tak sedap. Minta ampun apa ampun? Ampun bahasa Inggeris apa? Okey macam ni. Kullu ummati, setiap umat aku forgivable. Tu sedap lagi, bahasa Melayu saya tak dapat. Dia bahasa putih sedap lagi tau. Maknanya setiap umat aku ni dia adalah tergolong dalam kategori yang boleh diampunkan. Macam tu. Tak sedap bahasa Melayu kan? Kena bahasa Inggeris ke? Forgivable. Dia lagu mana besar dosa dia pun Allah mesti boleh ampun dia punya. Kasih sayang Allah besar. Illa mujahir, melainkan orang yang mujahir. Maknanya dia buat dosa tapi dia duk bangga, tak habis kira benda tu. Tak apa kebah lagi. Saya agak terbuka. Bagi saya okey lah kalau nak cerita, tapi mungkin cerita setting tertutup dengan kawan-kawan, adik-adik baru nak up ni, bagi saya okey lah nak cerita. Abang ni dulu bukannya baik mana, tapi nak cerita ni bukan nak bangga dah, cerita ni nak bagi apa sedap. Yang benda ni tak ke mana pun. Set je orang jual hamba, tak apalah. Tapi kalau kita nak viralkan di social media, buat podcast pula cerita pasal kita punya kejahatan dulu ni, kita lah pergi cerita dalam masjid, saya ada dulu. Saya ingat iaitu tak apalah, mungkin dia tak ada niat, saya pun faham. Tapi bila kita dah belajar ni, kita kontrol benda tu. Tapi saya bukanlah strict sangat. Bagi saya kalau benda tu perlu dalam setting tertutup, dia pergi ceramah di Hindi Geni ke, dia pergi ceramah di sekolah Tunah Bakti ke, dia nak cerita lagu tu, saya setuju. Dia nak sintil lengan, saya setuju. Tapi kalau luar pada tu, saya ingat, saya takut nanti dia jadi satu benda orang kata, tak apalah kalau macam tu kita buat juga kan. Dan buka-bukaan ni memang tak boleh. Dan saya Umar pernah marah satu ketika musim perang, kan perang banyak hari di masa ni zaman Sayyidina Umar, ada di grup-grup usrah ni duk ramai-ramai, hang pernah buat apa dulu? Hang pernah buat apa dulu? Duk buat ESQ, duk buat ni. Lepas tu Sayyidina Umar dengar, siapa suruh hang buka contoh ni? Allah dah tutup dah. Jadi kita tutup. Allah Taala bukan hipokrit. Memang Allah suruh tutup, dah Allah tutup, kita pergi buka apa? Itu kita mujahir. Tambah law ni tuan-tuan, dia boleh buat dosa dalam keadaan live terus, tak ada rasa malu terus, tak ada rasa malu terus. Yang tu kita minta simpang, tuan-tuan. Saya dosa banyak, saya takut kata orang, saya dosa banyak, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita tak tergolong dalam kategori yang berbangga dengan dosa dan menayangkan dosa dia. Sebab apa? Kullu ummati mu'afi illa mujahir. Semua umat Nabi Muhammad SAW ni terdedah kepada keampunan, melainkan orang yang mujahir, yang mengisytihad dan berbangga dengan dosanya. Allah Ta'ala alam, tuan-tuan. Tak sempat juga hadis kedua, tapi study siap-siap lah untuk bulan depan. Bulan depan kita cerita hadis tentang istiqamah, pun menarik juga. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma razuqna fahaman nabi wa fadlul muslimin wal malaikatil muqarrabin wa ahdina fi latil arifin bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah